الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita akan sambung pengajian ataupun bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikarang oleh Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk kita menamatkan kitab kita ini biiznillah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa 'an Aisyah aidan radhiyallahu ta'ala anha أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ووضع فمه. وعن عائشة أيضا وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. Daripada Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Abu Bakar mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi meninggal. Dan mencium mayat itu hukumnya sunnah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar berbuat sedemikian. Jika sekira bahkan Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Ilah Syarah Al-Mishkah ada sebut idza kana al-mayyitu salihan sunna likulli ahadin taqbilu wajhi. Jika sekiranya mayat itu mayat yang soleh, sunat kita cium mukanya. Iltimasan li barakatih, kerana mengambil berkat. Wattiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi Uthman bin Maz'un. Dan juga kerana mengikut bagi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencium Sayyidina Uthman ibn Maz'un. Sayyidina Uthman ibn Maz'un ini adalah adik-beradik susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makamnya di Baqi' Madinah Al-Munawwarah. Jika sekiranya tidak soleh pula, harus tidak makruh. Jika sekiranya mayat itu adalah ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Dan kalaulah bukan ahli keluarga, bukan kawan-kawan, maka hukumnya makruh. طيب. وعن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Abu Bakar masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan Nabi. Fa wada'a famahu baina 'ainaihi. Dan Sayyidina Abu Bakar meletakkan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua mata. Wa wada'a yadayhi 'ala sa'idayhi. Dan Nabi SAW dan Abu Bakar meletakkan kedua tangannya itu atas lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mencium dahi di bahagian antara kening, di antara dua kening. Wa qala, lalu Sayyidina Abu Bakar bersebut, wa nabiyyah wa safiyyah wa khalilah. Wahai Nabi kesayangan, wahai kekasih kesayangan, wahai sahabat rapat. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa minha kullu shay'. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, tak kala ketika mana hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, bercahaya daripadanya. Bercahaya daripadanya, dan ini daripada Madinah. Semua benda bercahaya kerana cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada cahaya itu cahaya yang berbentuk hissi ataupun cahaya yang berbentuk maknawi. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu shay'. Maka tak kala hari Nabi meninggal, gelaplah Madinah itu. Gelaplah daripada Madinah itu
Semua perkara oleh kerana hilangnya cahaya. Wa ma nafadna aydiyana minat turab. Dan kami tidak mengangkat tangan-tangan kami daripada tanah, yakni tanah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lafi dafnihi hatta ankarana qulubana. Dan sesungguhnya kami ini pada perbuatan, pada penyimpanannya jasad Nabi SAW itu dalam tanah, kami mengingkari telah kami mengingkari akan hati-hati kami. Maksudnya macam tak percaya. Macam tak percaya. Maksud apa? Maksudnya berubah keadaan oleh sebab daripada wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya tak percaya teguh, tapi maksudnya macam mimpi. Terputusnya barakah suhbah, terputusnya ajaran Nabi secara direct. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Isnin. Ada kata pada awal waktu duha, ada kata pada hujung akhir waktu duha, berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang pelbagai. Wa an Muhammadin al-Baqir radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muhammad ibn al-Baqir ini wa huwa minat tabi'in, beliau daripada golongan tabi'in. Qala, beliau berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad al-Baqir ini kalau ikut salah silahnya, kalau ikut nasabnya, Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali karamallahu wajhah. Jadi dia cucu kepada Sayyidina Husain. Cucu pada Sayyidina Husain. Dia riwayat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Nabi telah diwafatkan pada hari Isnin. Sekejap dah. Baik. Famakatha dzalikal yaum. Lalu kekallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jasad Nabi itu tanpa disimpan pada hari tersebut, pada hari Isnin, walailatas sulasa, dan pada hari Selasa, wadufina minal lail, dan disimpan pada malam, yakni pada malam Rabu. Malam Rabu ni orang Terengganu cakap malam Rabu. Kita pun sebut malam Jumaat saja, malam Jumaat, yakni Selasa malam. Selasa malam. Wa an Salim ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu wa kanat lahu suhbah. Qala ughmi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maradih. Kenapakah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam disimpan sangat lambat bersama dalam keadaan hukum menyimpan mayat, hukum menyimpan jenazah perlu disegerakan. Ini kan pula jasad ketua bagi semua makhluk. Jasad makhluk yang terbaik. Kerana para sahabat bermesyuarat tentang nak simpan di mana, tempat tanam tu nak tak mana, dan juga kerana terlalu terkejut dengan perkara yang berlaku, yang tidak pernah berlaku sebelum dan selepas daripada itu. Mereka merasakan bahawa ini adalah musibah yang sangat besar dan bala ujian yang sangat getir yang menyebabkan sahabat-sahabat pun tidak keruan. Seumpama kata Syekh Abdullah Syed Al-Haji, jasad-jasad sahabat ketika itu tidak ada roh. Jasad-jasad mereka ketika itu tidak ada akal. Tidak mampu mereka itu untuk bercakap. Jadilah sebahagian daripada mereka itu kering.
lemah. Kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi di sini daripada Salim bin Ubaid, yang mana Salim bin Ubaid ini ada suhbah dengan Nabi, katanya, "Ughmiya ala Rasulillah." Nabi pengsan. Dipengsankanlah. Gitu. Maksudnya Nabi pengsan fi maradhi, pada sakitnya, yakni sakit mati tu. Maradul maut. Dan pengsan ini adalah satu perkara yang harus di sisi Nabi alaihi wassalatu wassalam, kerana pengsan ini termasuk dalam bab penyakit. Fa'afaqa. Lalu fa'afaqa, lalu Nabi sedar. Faqala, lalu Nabi kata, hadaratis solah. Masuk dah ke waktu solat? Adakah sudah masuk waktu solat? Faqalu na'am. Lalu sahabat kata, ya, telah masuk. Faqala, lalu Nabi berkata, Nabi bersabda, muru Bilalan falyu'adzin. Suruh Bilal. Suruh Bilal solat. Suruh Bilal solat. Wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Lepas tu pula, sampaikan khabar kepada Abu Bakar, suruh dia jadi imam kepada solat. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna abi rajulun asif. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya ayahku ini adalah lelaki yang sangat banyak bersedih. Sangat-sangat mudah menitik air mata. Idza qama dzalikal maqama baka. Kalau dia duduk tempat kamu ya Rasulullah, yakni jadi berganti kepada jadi tu imam, dia akan menangis. Fala yastati'u falau amarta ghairah. Dan dia tidak mampu. Bolehkah kamu suruh selain daripadanya? Alangkah baiknya kalau kamu wahai Rasulullah suruh selain daripada Abu Bakar. Begitu. Sebenarnya Aisyah bimbang, bapanya itu Sayyidina Abu Bakar tidak mampu menggalas dan takut ada orang deki kepada Abu Bakar, oleh kerana arahan itu datang daripada lidah Nabi, lisan Nabi, dan Sayyidina Aisyah ni bimbang Abu Bakar tak mampu nak hadap. Sebab di situ ada isyarat Sayyidina Abu Bakar telah diberi tanggungjawab yang dilepaskan oleh Nabi selepas daripada kewafatan baginda untuk menjadi khalifah. Oleh kerana itu Sayyidatina Aisyah jadi takut, bimbang. Qala thumma ughmiya alaih. Lalu kata Salim bin Ubaid, kemudian Nabi pengsan. Fa'afaqa, lalu Nabi tersedar. Faqala, lalu Nabi kata, muru Bilalan falyu'adzin. Sampaikan perkhabaran kepada Bilal, suruh dia azan. Wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada manusia-manusia. Fa inna kunna sawahibu Yusuf. Sawahibu au sawahibatu Yusuf. Maka sesungguhnya kamu ini semua ini, yakni Sayyidatina Aisyah semua ni, sawahibatu Yusuf. Adalah orang-orang yang berdamping dengan Yusuf. Ai mithluhunna fi izhari khilafi ma yubtin. Yakni seumpama dengan saudara-saudara Yusuf pada menzahirkan khilaf, pada menzahirkan apa yang tidak ada di dalam batin. Maksudnya cakap dalam perut lain, yang keluar di lidah lain. Macam mana? Ketika mana Sayyidatina Zulaikha memanggil niswah, memanggil perempuan-perempuan di alam kota, lalu terpancarlah di sisi rakyat itu bahawasanya Sayyidatina Zulaikha ini orang yang pemurah, orang yang meraih kata tamu. Tetapi sebenarnya Sayyidatina Zulaikha menyembunyikan tujuan asal. Tujuan asal pagi jamuan itu supaya nak memperlihatkan kepada orang awam kecantikan Nabi Yusuf. Lalu orang masyarakat, wanita-wanita yang melihat kecantikan Nabi Yusuf pun
akan kata betul lah. Munasabah lah. Sayyidatina Zulaikha ini tertarik kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Jadi begitu. Begitu juga Sayyidatina Aisyah. Dia sebut, ayah aku ni manja. Mudah menang ni. Tapi sebenarnya dia nak apa? Dia nak kata bahawasanya, dia nak sebut tujuan asalnya, ayah aku ni berat ni, boleh tanggungjawab ni. Boleh ke tak? Kan ramai orang deki. Begitulah. Qala fa umira Bilalun fa'adzan. Lalu disuruhlah Bilal, lalu Bilal pun mengazankan. Wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas. Lalu disuruhlah Abu Bakar untuk mengimamkan sembahyang, lalu beliau bersembahyang bersama dengan manusia-manusia. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan faqal unzuru li man attaki'u alaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ringan daripada sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu Nabi bersabda, unzuru li man attaki'u alaihi. Cari orang. Unzuru li, carilah orang untukku. Sesiapa yang aku boleh bergantung, orang yang boleh memapah aku. Faja'at Bariratu wa rajulun akhar. Lalu datanglah Barirah. Barirah, yakni beliau adalah hamba kepada Aisyah. Barirah binti Safwan. Seorang Habasyiyah, seorang orang Ethiopia. Wa rajulun akhar, dan lelaki seorang lagi pula. Ada riwayat lain sebut itu adalah Nubah. Nama Nubah ini seorang hamba yang gelak juga. Dalam riwayat yang lain pula ada kata Abbas dan juga Sayyidina Ali. Fattaka alaihima. Ada kata Barirah dengan Abbas, ada kata Barirah dengan Ali. Itu perbezaan pada riwayat. Fattaka alaihima. Lalu Nabi pun dipapah di antara kedua-duanya. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyankisa. Maka tak kala Abu Bakar tengok keadaan sebegitu rupa, dhahaba liyankisa. Nabi Sayyidina Abu Bakar berundur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi menjadi imam. Oleh kerana orang yang lebih layak menjadi imam itu adalah Nabi. Ketika mana kewujudan Nabi. Dah tengok Nabi macam sihat dah ni. Sayyidina Abu Bakar berundur. Nak beri kepada Nabi SAW jadi imam. Fa'auma ilaihi an yathbuta makanahu hatta qada Abu Bakrin salatah. Lalu Nabi SAW memberi isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar tetap di tempatnya hatta qada Abu Bakrin salatah. Sehinggalah selesai Abu Bakar daripada solatnya. Setelah daripada peristiwa ini, Abu Bakar minta izin untuk pulang ke kampung keluarga isterinya dan Nabi mengizinkan. Gitu. Qala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubidha. Maka tak kala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Faqala Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata, wallahi la asma'u ahadan. Sekejap. Sekejap. Sekejap ada masalah sikit. Sekejap je. Baik. Faqala Umar, lalu kata Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, la asma'u ahadan, aku tidak mendengar seorang yazkuru yang menyebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Demi Allah, aku tidak mendengar seseorang pun yang menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan kecuali aku akan bunuh illa darabtuhu bisayfi hadha, kecuali akan membunuhnya dengan pedangku ini. Qala, lalu Nabi bersabda, bukan, ini kata Salim, wa kana an-nasu ummiyin, dan adalah manusia ketika itu orang yang buta huruf. Orang Arab lah maksudnya. Orang Arab ketika itu buta huruf.
lam yakun fihim nabiyyun qablah, tidak pernah ada nabi sebelum daripadanya. Fa amsakan nas, lalu manusia yakni orang Arab pun pakat senyap belaka, tak berani nak bercakap, tak berani nak memberi pandangan sebab Sayyidina Umar nampak macam ngepongoh dah. Macam tak boleh nak kawal dah. Faqalu ya Salim, lalu mereka berkata, yakni manusia ni, orang Arab ni berkata, intaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'u. Pergilah kepada sahib Rasulullah, orang yang berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar, fad'uhu, panggil dia. Untuk Sayyidina Abu Bakar sendiri menerangkan keadaan yang sebenar. Kan kita sebut dah tadi, Sayyidina Abu Bakar pulang ke kampung halaman isterinya. Fa ataitu Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, lalu aku datang kepada Abu Bakar, wa huwa fil masjid, dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar duduk di dalam masjid. Jarak dengan masjid ini dengan Masjid Nabawi ialah satu batu. Sekilo lebih. Fa ataituhu abki dahisha, lalu aku datang kepadanya dalam keadaan aku ini menangis. Dahisha, menangis kuat. Falamma ra'ani, tak kala dia melihat aku, qala li, lalu dia kata, aku bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan? Qultu, aku berkata, inna Umar yaqul, sesungguhnya Umar berkata, la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Aku tidak mendengar seseorang yang menyebut bahawasanya Nabi SAW diwafatkan kecuali aku akan memancungnya dengan pedangku ini. Faqala li, lalu aku berkata, intaliq, fantalaqtu ma'ah. Lalu dia berkata kepada aku, pergilah. Pergi. Fantalaqtu ma'ah, lalu aku pergi kepada Nabi itu bersama dengan Abu Bakar. Faja'a huwa wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar datang dalam keadaan orang ramai telah masuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Sayyidina Abu Bakar sebut, ya ayuhan nas afrijuli, wahai manusia, wahai sahabat-sahabat, buka jalan. Buka jalan pada aku untuk aku masuk. Fa afrajulah, lalu mereka membuka jalan untuknya. Faja'a hatta akabba alaihi wa massahu faqal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lalu faja'a hatta akabba alaihi wa massah, maka datanglah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datanglah Abu Bakar hatta akabba alaihi, sehinggalah dekat dengan Nabi SAW. Wa massahu, dan menyentuhnya. Menyentuh sini Syekh Abdul Said Al-Haji sebut mencium pada dahi Nabi SAW dalam keadaan menangis. Ketika itu tubuh Nabi itu telah tertutup dengan burdah. Burdah. Lalu Sayyidina Abu Bakar buka, cium pada dahi Nabi. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar sebut, Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu akan mati. Wa innahum mayyitun. Dan juga mereka itu, yakni musuh-musuh kamu, akan mati juga. Nak tunjuk kepada istidlal, nak tunjuk kepada dalil Nabi SAW pun meninggal juga. Jadi sebelum daripada tu, Sayyidina Abu Bakar ada sebut panjang lagi. Ni secara ringkas saja. Sayyidina Abu Bakar ada sebut, bi abi anta wa ummi, aku serahkan ibu bapa aku kepadamu, wahai Rasulullah. La yajma'ullahu alaika mautatain, Allah Ta'ala tidak menghimpunkan atas kamu ini dua kematian. Adapun kematian yang telah ditulis ke atas kamu, faqad muttaha, maka telah engkau pun menghadapinya. Itu kita akan datang, kita sambung situ. Kita terang balik. Thumma qalu, kemudian mereka berkata, ya sahiba Rasulillah, yakni orang Arab, sahabat-sahabat pakalannya, ya sahiba Rasulillah, wahai sahabat-sahabat Rasulullah. Aku bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi SAW telah diwafatkan? Qala na'am fa'alimu an qad sadaq. Lalu kata dia, ya. Maka
mengetahuilah bahawasanya Abu Bakar itu telah benar pada mengkhabarkan kematian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalu ya sahib Rasulillah. Mereka berkata lagi, ya sahib Rasulillah, wahai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayu salla ala Rasulillah, adakah disolatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tanya ni? Kerana mereka ini keliru. Bahawasanya Nabi ini memanglah maksum dah. Maka adakah berhajat lagi kepada solat? Yang dalam solat itu ada doa dan syafaat bagi mayat. Qala na'am. Katanya ya. Qalu, mereka berkata wa kaifah. Macam mana pula? Macam mana cara solat atas Nabi kalau ada? Qala, lalu Sayyidina Abu Bakar sebut, yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusallun wa yad'una thumma yakhrujuna thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna hatta yadkhulan nas. Masuk sekelompok, akad takbir 4 kali sembahyang, wa yad'un berdoa, thumma yakhrujun keluar. Kemudian masuk kelompok yang lain pula, bertakbir 4 kali sembahyang, berdoa, keluar. Sehingga boleh masuk semua manusia dalam tu. Gitu. Qalu ya sahib Rasulillah. Mereka bertanya lagi, wahai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ditanam Nabi SAW? Qala na'am. Qalu aina? Sayyidina Abu kata, ya, akan ditanam. Lalu mereka bertanya, di manakah akan ditanam Nabi? Qala, lalu Sayyidina Abu sebut, fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhah. Di tempat yang mana Allah Ta'ala wafatkan dia. Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mewafatkan, tidak mengambil rohnya kecuali di tempat yang baik. Fa'alimu anqar sadaq. Maka mereka mengetahui bahawasanya Sayyidina Abu Bakar betul-betul benar. Thumma amarahum an yughassilahu banu abih. Kemudian mereka menyuruh amarahum an yughassilahu banu abih. Kemudian mereka menyuruh an yughassilahu banu abih. Kemudian Sayyidina Abu Bakar suruh mereka suruh bahawasanya Nabi itu dimandikan oleh keluarga belah ayah Nabi. Maksudnya Nabi Sayyidina Abu Bakar beri laluan, kata biar keluarga belah ayah. Gitu. Wajtama'al muhajiruna yatasyawarun. Lalu orang-orang muhajirin pun bermesyuarat. Pada bab khilafah Nabi SAW. Faqalu intaliq. Lalu mereka berkata kepada Abu Bakar, intaliq bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Marilah bersama kami, bersama dengan saudara-saudara kita daripada Ansar, untuk membincangkan bersama dengan kami ini pada bab khilafah. Faqalatil ansar, lalu kata Ansar, minna amirun wa minkum amir. Daripada kami seorang pemimpin dan daripada kamu seorang pemimpin. Atas adat orang jahiliah. Atas adat orang jahiliah. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man lahu mislu hadhihi thalathah, siapa lagi yang seumpama dengan orang yang ada man lahu mislu hadhihi thalathah. Siapa lagi? Ni istifham inkari ni. Siapa lagi yang padanya Sayyidina Abu Bakar? Siapa lagi yang ada fadilat 3 seperti mana Abu Bakar? Apa fadilat 3 tu? Yang pertamanya, saniyasnaini idhuma fil ghar. Berdua-duaan tak kala mereka itu dalam gua Sur. Jadi Sayyidina Nabi SAW duduk bersama siapa? Bersama dengan Abu Bakar. Duduk dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar ni orang yang Nabi ada bersama dengan Nabi ketika mana Nabi betul-betul susah. Satu, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Yang kedua pula, tak kala Nabi SAW menyebut kepada sahibihi, sahabatnya, pendampingnya,
sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bersedih. Tidak ada seorang pun sahabat yang mana kalau kita ingkar persahabatan dia dengan Nabi jadi kafir kecuali Abu Bakar. Abu Bakar kalau kita kata dia bukan sahabat, kafir dia. Sebab apa? Dalil ada dalam Quran. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Bersama dengan Nabi, bersama dengan Abu Bakar. Man huma? Siapa dua orang tu? Siapa dua orang dalam gua tu? Mestilah Nabi dan juga Abu Bakar. Qala, lalu berkatalah Salim, summa basata yadahu fabaya'ahu. Lalu Sayyidina Umar pegang tangan Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar berbai'ah. Wa baya'ahun nas, lalu manusia-manusia pun, orang sekeliling pun bai'ah. Akad sumpah beri taksir pada Abu Bakar. Bai'atan hasanatan jamilatan. Bai'ah yang comel. Bai'ah yang baik lagi comel. Qala al-Bajuri, berkata Imam al-Bajuri, al-fadilatul ula kaunuhu ahad al-ithnain fi qawlihi ta'ala thani ithnain idh huma fil ghar. Keadaan fadilat yang pertama adalah keadaannya itu salah satu daripada dua orang pada firman-Nya Allah Taala, thani ithnain idh huma fil ghar. Yang duduk berdua-duaan tak kala mereka duduk di dalam gua. Al-fadilatus tsaniyah, fadilat yang kedua, isbatus suhbati fi qawlihi ta'ala. Sabitnya persahabatan dengan Nabi SAW itu pada firman Allah Ta'ala, idh yaqulu li sahibihi. Tak kala Nabi SAW berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya nya tu? Siapa sahabatnya tu? Nya tu balik pada Nabi lah. Sahabat tu apa? Abu Bakar. La tahzan, jangan kamu bersedih. Fasammahu Allahu sahibah. Allah Ta'ala menamakannya, yakni Abu Bakar itu sahibah. Faman ankara suhbatahu kafar. Barang siapa yang mengingkari persahabatan Abu Bakar dengan Nabi, kafir dia. Limu'aradatihi al-Qur'ana, kerana bercanggah dia dengan Al-Quran. Al-fadilatus tsaniyah isbatul ma'iyyah. Fadilat yang kedua pula, isbatul ma'iyyah fi qawlihi ta'ala innallaha ma'ana. Fadilat yang ketiga, isbatul ma'iyyah. Sabitnya bersama ni Allah Ta'ala itu bersama dengan mereka. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Bahkan banyak keadaan ujian Nabi ada bersama dengan Abu Bakar. Gitu. Fasubutu hadhil fadaili lahu yu'dinu bi ahaqqiyatihi bil khilafah. Maka sabitnya fadilat-fadilat ini mengizinkan dialah orang yang paling berhak untuk memegang tampuk khilafah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut ma wajad. Qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa karbah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesakitan mati, ma wajada apa yang ada itu, qalat Fatimah, katalah Sayyidatina Fatimah, wa karbah. Sakitnya ya Allah, tengok Nabi kena ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, tidak, la karba ala abik, tidak ada lagi kesusahan terhadap bapakmu selepas hari ini. Kerana qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahada. Kerana telah datang kepada bapak kamu ini perkara yang sangat besar, yang mana tidak seseorang itu ada untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Ma laisa bitarikin minhu ahada, yang mana tidaklah ditinggalkan seorang pun daripada mereka itu. Yakni kalau seorang pun tak ada terputus daripada itu, kalau nak sampai kepada Allah Ta'ala, ngelang-ngelang memang kena mati. Al-muwafatu yaumal qiyamah. Yakni nak sampai pada Ta'ala tu kan macam mana? Al-muwafah, yakni hadir, menepati perjanjian hari kiamat. Nak sampai ke hari kiamat,
Nak tak nak kena mati dulu. Qala al-Imam al-Ghazali fi al-Ihya wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa 'indahu husnul ma'ab. Rasanya tak ada soalan kot, insya-Allah taala. Selesai dah waktu gini. Kita baca lebih kurang 35 minit, 40 minit sekali baca. Biiznillah taala kita habis. Hak belah belakang ni bab doa, walaupun Ustaz nak Syekh Nazrul hak saya mengajar saya tidak mensyarahkan, hanya baca saja, insya-Allah kita akan terjemah juga. Terjemah juga, sebab tu nak buat tiap hari. Sebab takut jadi makan masa kan. Insya-Allah taala biiznillah taala. Terima kasih kerana mendengar dan menuai pahala. Sebar-sebarkanlah ilmu supaya beroleh pahala jariah kepada diri saya ini. Doakan saya juga, insya-Allah taala biiznillah taala, Allah taala akan beri taufik kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.